Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Dengar tak suara saya? Baik dengar, Waalaikumsalam. Suara Ina ni sebelah tu pun dengar bah. Yang dihormati Tuan KPP Unit TVET, Cikgu Ghaffar, rakan SISC Plus, Cikgu Muhammad Daud, dan juga guru-guru yang berada di talian sekarang lah. Untuk tajuk hari ini, saya akan cubalah sedaya upaya memberikan apa yang rasa apa yang saya ada tu itulah saya berikan. Sebab walaupun saya ni dah mengajar 17 tahun tetapi saya tidak pernah mengajar option saya sendiri. Sebab saya ditempatkan di Mutiara dan mengajar dalam reka cipta dengan penggunaan lukisan yang sangat sedikit. Jadi mungkin ada kemahiran-kemahiran tu yang dah orang kata macam dah kurang lah. Tetapi tak apalah, saya boleh kongsikanlah mana yang saya boleh. Jadi tanpa membuang masa, saya akan kongsikan dululah slide tu. Okay, dia nampak tak slide? Belum cikgu. Belum? Tak keluar? Sudah nampak, cuma boleh besarkan sikit. Sekejap ya. Nampak dah, nampak. Okey, boleh. Okey, jadi hari ini saya nak buat perkongsian lah tentang salah satu subtopik yang terdapat dalam reka bentuk dan teknologi tingkatan 1 iaitu bab 4 lakaran. Okay, sebenarnya untuk tajuk ini sebenarnya kaedah yang paling sesuai adalah praktikal, tetapi dalam keadaan kita sekarang ni kan jadi kaedah GM lah yang sekiranya yang paling boleh diguna pakailah untuk setakat ni. Okey, apa-apa pun bagi cikgu-cikgu, terutama sekali cikgu-cikgu yang barulah, sebenarnya bila mengajar lakaran ini, satu memang kena ada kemahiran melakar. Sekurang-kurangnya kita pandai untuk menggayakan tangan tu. Tetapi dengan orang kata dengan latihan yang selalu, mungkin insya-Allah dia akan lembutkan sikitlah tangan tu. Jadi apa-apa pun saya akan bagi tahulah apa yang perlu kita terangkan pada pelajar bagi tajuk lakaran ni. First sekali kita lihat kepada objektif pembelajaran. 4.1.1 menyenaraikan peranan lakaran dalam reka bentuk dengan betul. Jadi untuk kriteria kejayaan, pastikan murid dapat menyatakan definisi lakaran iaitu berada pada TP1. Kemudian kedua, menyenaraikan 5 peranan lakaran. 3, menyatakan 6 jenis lakaran. So dalam buku teks memang terang-terang sudah dibagi tahu apakah definisi kepada lakaran, peranan lakaran dalam reka bentuk. Kemudian jenis-jenis lakaran ni dia ada lakaran peribadi atau contingan, lakaran penerokaan, lakaran teknikal, lakaran perkembangan idea, lakaran persembahan dan lakaran digital. Jadi perkara-perkara ini memang perlu diterangkan pada murid lah jenis-jenis lakaran. Okey, seterusnya 4.1.2 mengenal pasti teknik, minta maaf ya kalau saya terlampau laju, tolong bagi tahu sebab saya kadang-kadang macam gabra juga. Okey, mengenal pasti teknik lakaran pictorial dengan langkah yang betul. Okay, jadi apa yang perlu dicapai dalam bahagian ini, kita lihat kepada kriteria kejayaan yang menyatakan 2 kaedah asas lakaran dan garisan lakaran. Kedua, mengenal pasti 3 teknik lakaran pictorial dan dia berada di TP2 dalam kita punya pentaksiran. Ketiga, menerangkan maksud lakaran oblik. Keempat, melakar lakaran oblik dengan 5 langkah kerja. Kelima, menerangkan maksud lakaran isometrik. Keenam, melakar lakaran isometrik dengan 5 langkah kerja. 7, menerangkan maksud lakaran perspektif. 8, menyenaraikan 3 jenis lakaran perspektif.
9 melakar 3 jenis lakaran perspektif, 10 melakar bulatan, lengkungan dan elips, 11 melakar silinder dan kon, 12 menyatakan maksud dua gaya visual lakaran, 13 menyatakan maksud proses rendering, 14 menggunakan teknik rendering pada reka bentuk produk yang dipilih, 15 menyatakan maksud proses kesan cahaya dan bayang, 16 menggunakan teknik kesan cahaya dan bayang pada reka bentuk produk yang dipilih. Okey, untuk kriteria kejayaan ni sebenarnya mungkin ada yang tertanya-tanya mana dapat kriteria kejayaan. Okey, kriteria kejayaan diperolehi daripada objektif pembelajaran. Apa yang kita nak buat untuk mencapai objektif pembelajaran. Jadi perkara-perkara yang telah disenaraikan itu adalah aktiviti yang diperlukan untuk mencapai objektif pembelajaran. Okey, 4.1.2 teknik lakaran piktorial. Jadi untuk hari ini saya akan menerangkan teknik lakaran, E kaedah asas lakaran, B lakaran oblik, C lakaran isometrik, D lakaran perspektif, di mana B, C dan D itu adalah lakaran jenis teknik lakaran piktorial. Okey, kemudian E lakaran bulatan, lengkung dan elips, F lakaran silinder dan kon, G gaya visual lakaran. Baik, untuk yang pertama sekali apabila masuk kaedah asas lakaran, okey, cikgu-cikgu akan memperkenalkan pada murid penghasilan lakaran yang baik. Kat sini kita ada dua kaedah, iaitu kaedah garisan pendek dan kaedah melakar garisan terus dua titik. Okey, yang ini memang kita boleh ikutlah dalam buku teks kaedah yang digunakan. Tetapi ada macam saya ada cadangan lain. Jika sekiranya cikgu-cikgu kalau kita tengok kepada dua perkara ni, kadang-kadang kita tak tahu apa aktiviti nak buat kan. Jadi antara aktiviti yang boleh yang saya cadangkan lah melakar garisan, iaitu menegak, mendata, serong dan melengkung. Kemudian kita boleh juga meminta murid untuk melakar bentuk asas geometri. Sebab kenapa sangat penting melakar garisan ni, kita kena biasakan supaya murid itu apabila memegang pensel, dia tidak terketar-ketar dan dia biasa dengan penggunaan pensel. Sebab kalau yang macam cikgu-cikgu yang berpengalaman, cikgu-cikgu lama RBT ni mungkin faham macam mana keadaan murid kita apabila memegang pensel dan membuat garisan. Ada yang garisan yang mungkin yang nampak, kadang-kadang saya cakap kat budak saya, tolonglah jangan buat garisan Parkinson, itu bergetar-getar. Okey, satu lagi lakaran bentuk asas geometri ini pun sangat penting sebab dia akan membantu murid untuk menghasilkan lakaran 3 dimensi. Dan bahan dan alatan yang saya cadangkan, pensel kayu 2H. Kita ada beberapa jenis pensel lagi lah, tetapi untuk lakaran pensel yang paling sesuai adalah pensel 2H. Dan saya sebenarnya tidak berapa gemar kalau pelajar saya guna mechanical pencil sebab dia itu lebih kepada lukisan teknik. Jadi yang lukisan yang memerlukan ketepatan memang sesuai menggunakan pensel mechanical. Tetapi kalau lakaran, seeloknya cikgu mintalah anak murid ni untuk menggunakan pensel kayu. Kemudian pensel warna, pemadam dan bahan lukisan lah, iaitu lukisan kertas lukisan ataupun A4. Okey, macam mana saya tunjukkan video lah untuk melakar. Ini yang asas lah ya. Mungkin kualiti video ni tak berapa bagus. Kita minta murid buatkan garisan. Garisan tu mintalah budak buat banyak-banyak kali sampai dia biasa dan rasa selesa. Kita boleh minta pelajar ni untuk buat garisan lurus, lengkung, ombak. Macam ni saya bagi contoh beberapa saja. Ini jenis yang lengkung lah.
minta pelajar tu buat banyak kali pun tak apa, tak jadi masalah. Okey, ini contoh. Mintalah pelajar tu bahagikan kertas dia kepada 4 bahagian, kemudian minta pelajar untuk buat garisan mendatar, garisan menegak, garisan serong, garisan melengkung. Buat sampai murid itu dapat kedudukannya begini, tidak maksudnya tidak huru-hara lah. Jadi bila dah kemas, insya-Allah dia akan menghasilkan lukisan lakaran yang kemas. Okey, ini adalah lakaran bentuk asas geometri. Jadi mintalah kita boleh jadikan aktiviti untuk pelajar lukis saja bentuk kubus, bentuk kuboid, bentuk silinder, kon, sfera, macam-macam lagi bentuk lakaran bentuk asas. Ini sebab dia sangat berguna apabila dia melukis melakar bentuk 3 dimensi. Okey, seterusnya adalah lakaran oblik. Okay, definisi pada lakaran oblik ini adalah lakaran berbentuk 3D. Okay, prinsip lakaran oblik, dua jenis lakaran oblik, cavalier dan cabinet. Okey, kalau cikgu-cikgu ada buat carian di internet, sebenarnya ada 3 jenis lakaran oblik, cuma pada peringkat RBT ada 2. Yang satu lagi tu bentuk amlah. Okey, 3 paksi asas iaitu menegak, surut dan mendatar. Paksi surut yang digunakan adalah 45 darjah. Okey, sebenarnya tidak semestinya 45 darjah paksi surut untuk bentuk oblik. Dia boleh apa-apa sahaja sebab lakaran oblik dia tidak memberi berapa sudut yang spesifik. Boleh guna 30, boleh guna 60. Tetapi disebabkan pembaris jangka sudut kita punya pembaris yang 3 segi tu, lupa pula nama dia. Dia memang dah siap 45 darjah, 30 darjah dan 60 darjah, jadi dia sangat memudahkanlah murid untuk digunakan. Okey, kemudian paksi mendatar adalah bersudut tepat dengan paksi menegak, dan paksi surut adalah cenderung kepada paksi mendatar, iaitu pada sudut yang diberikan itulah 45 darjah. Okey, ini adalah lakaran oblik ya. Okey, sebenarnya lakaran oblik ni boleh dalam pelbagai pandangan. Kalau kita lihat contoh dekat sini, ada yang serong ke kiri, ada yang serong ke kanan, mengikut kepada bahagian mana yang kita nak cuba tonjolkan. Sebab kenapa pemilihan sudut sangat penting. Okey, contohnya kita nak menjelaskan bahagian belakang, so kita pilihlah sudut yang lebih condong. Contohnya bukan condong, lebih curam, contohnya 60 darjah. So apabila kita pilih 60 darjah, dia akan kecuraman dia akan lebih, so dia akan menampakkan bahagian belakang itu lebih lagi sebab kita memilih sudut yang betul. Kalau kita nak nampak tak nak nampak bahagian belakang sangat, kita boleh pilih sama ada sudut 45 ataupun 30 ataupun berapa saja sudut yang kita nakkan. Jadi kalau dalam buku memang dia tentukan 45. Jadi sebenarnya tidak semestinya 45 lah kalau oblik. Lepas tu apa beza oblik, cavalier dengan cabinet? Okey, kalau cavalier dia memaparkan sepenuhnya saiz bagi objek tersebut. Macam ni kan. Kalau dia 10 cm, 10 cm lah dia ke belakang, contohlah ya. Tetapi kalau oblik kabinet, dia akan memberi ukuran separuh daripada panjang sebenar. Itu beza kabinet dengan cavalier. Kalau cikgu ada buat carian, akan jumpa oblik arm, dia adalah 3/4 daripada bentuk sebenar. Tapi kita tak belajar, jadi saya tak bagi tahulah pasal tu ya. Okey. Okey, untuk melakar lakaran oblik dengan 5 langkah,
Okey, ini langkah ini memang kita perlu tunjukkan pada murid ya. Macam mana kita nak melakar lakaran oblik dengan 5 langkah. Sebab dia termasuk dalam kita punya kriteria kejayaan. Okey, kalau kita tengok buku pun sebenarnya dah cukup menerangkan macam mana kaedah yang untuk melukis lakaran oblik. Okey, ini adalah langkah-langkahnya. Okay, saya akan tunjukkan macam mana kalau kita nak tunjuk kat budak. Okay, pastikan, sorry lah kalau tak nampak sangat. Okay, pastikan dia menggunakan pensel lakaran iaitu 2H ya. Okay, kita buat garisan mendatar dan menegak. Kemudian kita hasilkan sudut dengan 45 darjah. Okay, kalau melakar ni kita memang kena pandai agak-agak. Okay, saya dapatkan ketinggian. Okay, untuk lakaran oblik, bahagian depan ini memang permukaan dia rata. Itu bahagian hadapan objek lah. Kita tarik sahaja ke belakang. Garisan DE dengan garisan B itu mestilah selari. Okey, bila dah selesai, okey, kalau kita nak menonjolkan bahagian yang terselindung, kita boleh gunakan garisan tersembunyi. Kecuali kalau kita punya objek itu lut sinar, so kita tak guna garisan tersembunyi. Ya, lepas tu kita legapkan kita punya objek dengan menggunakan pensel HB. Okey, satu lagi tentang lakaran ini, tolong jangan biasakan murid memadam terlampau banyak. Sebab bila dia banyak kali padam, memang kalau melakar ni memang kalau boleh kita kurangkanlah aktiviti memadam tu. Ini okay, bahagian depan untuk oblik memang rata begini. Memang tak kira lah dia oblik apa pun, dia memang rata di depan, kemudian akan ada sudut condong dia sama ada ke kiri atau ke kanan mengikut bahagian mana yang kita nak tonjolkan. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan tak tentang bahagian yang setelah saya terangkan? Okey, kalau tak ada saya teruskan. Saya nak tanya soalan. Ya. Dengar? Dengar. Boleh undur balik yang bahagian, tak undur balik slide, yang bahagian lagi. Yang dua jenis lukisan oblik. Oblik. Dua jenis ini. Ya, yang tadi sebelum yang gambar rajah tadi. Ini. Yang dua jenis lukisan oblik. Ini. Ini, okey. Ya. Okey, ada dua jenis kan? Iaitu cavalier dan cabinet. Boleh jelaskan tak di mana kegunaan untuk dua-dua ni? Kenapa dibezakan ukuran penuh dengan separuh? Okey, sebenarnya memang dia punya prinsip dia memang begitu. Memang kalau kata kita buat apa tu? Sebenarnya sebab dia nak menonjolkan bahagian hadapan. Bahagian hadapan ini memberi ukuran yang sebenarnya. Kenapa dia separuh ke 3/4 itu memang dia punya hukum untuk oblik. Jadi cuma macam mana kita nak pilih itu, kita boleh pilih ikut kepada bahagian mana yang kita nak tonjolkan. Menjawab tak? Maksudnya kalau kita nak tonjolkan yang bahagian selain daripada hadapan, kita perlu guna oblik cavalier. Sebab bahagian selain hadapan tu dia lebih panjang. Adakah itu maksud dia?
sebenarnya lukisan tu kan dia boleh diputar-putarkan kan. Okey. Jadi kita sendiri yang memilih pada bahagian mana ataupun objek apa yang kita nakkan. Maksudnya tak, saya tak apa jelas sebenarnya. Saya macam tak menjawab sangatlah soalan saya tu. Maksudnya kan ada dua jenis ni, kan ada dua jenis lakaran objek. Okey. Kenapa dia buat dua jenis ni dan setiap jenis ni adakah ada kegunaan dia tersendiri? Kegunaan tersendiri. Sebenarnya kalau ikutkan macam kalau saya sendirilah, kalau nak ditunjukkan sebenarnya dia banyak menunjukkan nak menunjukkan bahagian depan. Bahagian yang sebelah itu mungkin kalau objek itu terlampau panjang, so kita akan menggunakan objek kabinet sebab dia hanya separuh daripada saiz sebenar. Kalau kita nak menampakkan dia lebih panjang, kita boleh menggunakan objek arm. Cuma dalam silibus RBT tak menggunakan objek arm. Jadi memang dua ini sajalah. So pelajar boleh pilih kalau contohnya dia punya lakaran itu terlampau panjang dan dalam RBT pun tidak menggunakan skala. Jadi dia boleh menggunakan objek kabinet. Okey tak? Okey. Terima kasih. Sama. Okey, seterusnya sampai mana tadi? Sampai sini. Okey, lakaran isometrik. Okey, lakaran isometrik adalah sejenis lakaran piktorial yang menunjukkan keseluruhan suatu pandangan objek. Menunjukkan pandangan pelan ataupun pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Dilukis bersudut 30 darjah dengan garisan mengufuk dan dilukis berpandukan 3 paksi isometri yang mempunyai sudut 120 setiap satu yang dikenali sebagai paksi Y. Okey, sebenarnya lakaran isometrik ini beza dengan oblik tadi. Oblik tadi menggunakan dia sebelah sahaja yang menggunakan sudut. Tetapi untuk yang isometrik, kedua-dua sudutnya bersudut 30 darjah. Okey, ini adalah kaedah untuk melakar dengan 5 langkah untuk isometrik. Kalau lihat kepada kaedah ni, kalau menggunakan bentuk yang mudah memang murid akan fahamlah. So saya tunjukkan video. Okey, pertama sekali kalau mula melukis untuk lakaran 3 dimensi, kalau memang saya suka untuk pelajar saya menghasilkan 2 garisan ni, garisan mendatar dan garisan menegak. Jadi bila dia dapat melukis dengan tegak, jadi kira dia membantulah pelajar tu untuk melukis seterusnya. Kemudian dapatkan sudut untuk kedua-dua bahagian 30 darjah. Paksi yang ini biasanya kita akan ambil satu bahagian mana yang kita nak letakkan daripada hadapan, sisi dan atas. Jadi kita letakkan satu bahagian sebagai ketinggian. Kalau kita nak ataupun kita boleh juga buatkan bentuk asas terlebih dahulu, kemudian kita cutkan mengikut ukuran yang diperlukan. Kalau boleh, biarlah murid itu dia
dia pusing-pusing kertas tu pun tak jadi masalah. Jangan dia yang berpusing. Biar dia mahir untuk menggunakan pensel dengan kertas lukisan tu. Okey, lepas selesai, kita legapkan garisan objek. Lepas tu garisan-garisan binaan tidak perlu dipadam, biar je. Kecuali kalau dia dah pening kan, kadang-kadang pelajar ni bila dah banyak buat garisan, dia agak pening. Jadi kita minta dia padam bahagian yang yang sedikit sahajalah, tidak perlu memadam dalam bahagian yang banyak. Lepas tu, okey, untuk isometrik ataupun lukisan 3 dimensi ini sebenarnya kita tengok juga kepada objek tersebut. Mana bahagian kita nak tonjolkan. Kalau macam isometrik ini, biasanya saya minta pelajar saya kalau bahagian yang susah untuk dilukis ataupun kita tak nak terlampau complicated, kita pusingkanlah ke belakang. Tetapi bila belakang akan nampak terlampau banyak garisan tersembunyi. Jadi dia bergantung kepada pemilihan kedudukan juga, ya. Kalau macam bahagian yang terlampau, bahagian yang kita nak tunjuk itu kita seeloknya letak bahagian hadapan atau sisi lah, jangan letak sebelah sana, jadi dia akan tak nampak dan rasa macam rugi juga menghasilkan lukisan dimensi 3 dimensi tapi tak ada bahagian yang kita nak tunjulkan. Okey, seterusnya adalah lakaran perspektif. Okey, ini satu kaedah ilustrasi objek yang menyamai pandangan mata manusia, iaitu objek yang dekat akan nampak bersaiz besar berbanding dengan objek yang jauh. Berbentuk 3D dan lebih realistik dilukis melalui 3 kaedah iaitu 1 titik, 2 titik dan 3 titik. Okey, kalau ada macam kami dulu tak ada 1 titik, 2 titik, 3 titik. Sebenarnya nama sebenarnya 1 titik lenyap, 2 titik lenyap dan 3 titik lenyap. Tetapi disebabkan memang sudah terkandung dalam RBT tu begitu, jadi saya ikut sahajalah. Okey, kemudian elemen lakaran perspektif terdiri daripada garis ufuk dan garis bumi. Okey, ini adalah bentuk lakaran perspektif 1 titik, 2 titik dan 3 titik. Kalau yang paling mudah memang lakaran perspektif 1 titik. Sangat mudah untuk dihasilkan berbanding 2 titik dengan 3 titik. Okey, tapi sebenarnya pemilihan lakaran perspektif ini sebenarnya untuk menarik, kita boleh bagi tahu kat budak kenapa kita hasilkan lukisan perspektif ni. Okey, contohnya kalau kita nak beli barang, kan, lakaran yang ataupun lukisan yang ditunjukkan tu mesti dapat menarik. Jadi antara lukisan yang dapat menarik perhatian pembeli, ya, contohnya dalam tajuk-tajuk macam pemasaran semua kan, kita boleh beritahu lukisan perspektif adalah yang dapat menarik perhatian murid, menarik perhatian pelanggan untuk melihat produk kita ataupun membeli produk kita. Contohlah, ya. Okey, untuk lakaran perspektif 1 titik,
Okay, saya tunjukkanlah macam mana nak melukis perspektif satu titik. Okay, kita buat satu garisan mengufuk GB, iaitu garisan bumi, dan garisan ufuk. Kemudian kita minta murid untuk pilih mana-mana saja titik. Kedudukan titik lenyap ini boleh berada di mana-mana. Dan kedudukan titik lenyap ini juga akan menunjukkan bentuk lukisan yang berlainan pada setiap murid. Kedudukan dia. Okay, kemudian kita dapatkan pandangan hadapan pada garisan bumi. Okay, kalau cikgu selesa, kita boleh seeloknya label lah setiap penjuru tu. Okay. Dan kalau satu titik lenyap, semua bucu perlu tuju kepada titik lenyap satu. Kita sambungkan saja. Okay, kalau macam contohnya lah lakaran tu macam ni, bila kita bawa ke belakang, kita dapat, kemudian kita tanda satu ukuran di sinilah A ke E. So apabila kita dapatkan garisan mendata dia akan automatik bersilang dan terus ke bawah lah. So kalau contohnya ini dalam melakar memang agak mudah lah. Kalau dia melukis tu nanti, contohnya kita nak terangkan pada murid kan untuk akan datang, bila dia bersilang, dia akan terus saja ke bawah. Tak perlu lagi nak mengukur ke apa ke. Kat situlah fungsi kepada persilangan pada setiap titik. Dan barulah kita legapkan garisan objek. Okay, sama juga. Kalau kita anggap produk ini adalah daripada bahan-bahan yang contohnya kayu ke, so dia perlu ada inilah garisan tersembunyi. Kalau tidak, dia boleh gunakan garisan biasa untuk menunjukkan contohnya daripada kaca atau perspek, so tak adalah garisan tersembunyi ni. Itu tadi contoh lakaran perspektif satu titik. Untuk lakaran perspektif dua titik pula, sama juga, kita dapatkan dua garisan, garis bumi dan garis ufuk terlebih dahulu. Okey, jarak ni memang ada setengah tanya, jarak berapa? Jarak ini terpulang. Tidak ada ditentukan. Kalau dalam lukisan kejuruteraan memang kami ada menentukan macam mana nak dapat titik lenyap semua, tapi untuk peringkat RBT tiada lah tu. Kemudian tentukan titik lenyap 1 dan titik lenyap 2. Pemilihan bahagian sini pun akan, kalau kita pilih jauh sana pun dia akan memberi rupa bentuk yang berlainan. Dia bergantung kepada di mana titik, di mana kita mulakan garisan GB tu, yang AB ni di mana kita mulakan. Kalau kita mula di sini, dia akan memberi bentuk yang lain sikit.
So yang AB tu kita bawa ke belakang iaitu titik lenyap 1 dan titik lenyap 2. Itu adalah satu penjuru. Kemudian kita dapatkan lagi satu permukaan. Kita labelkan D dan C. So kita akan ada permukaan ini AB, CD dan juga AF, EB. So kita dah dapat dua permukaan. Pada persilangan D, kita terus bawa ke titik lenyap 2. Dan pada E, kita terus bawa ke titik lenyap 1. So di mana persilangan berlaku, di situlah bucu objek kita. Okey, bila selesai kita minta lah pelajar untuk legapkan garisan objek. So inilah kita punya bentuk lukisan perspektif dua titik lenyap, dua titik lah. Seterusnya ni video untuk lakaran perspektif 3 titik lenyap. Okey, 3 titik lenyap ini kita akan ada 3 titik lenyap. Sebenarnya pemilihan 3 titik lenyap ini sebenarnya akan memberi pandangan sama ada end view ataupun bird view. Kalau murid tu nakkan pandangan nampak seolah-olah daripada atas, so dia boleh pilih yang bird view punya pandangan. So kita dapatkan garisan menegak dengan mendatar. Labelkan titik lenyap 1 dan titik lenyap 2 pada garisan ufuk. Dan dapatkan titik lenyap 3. Okay, kemudian kita tandakan di mana kita nak mula. Dan kita tandakan ketinggian bagi objek tersebut. So, saya tanda 1 dan 2. So, maksudnya ketinggian objek itu 1 dan 2 lah. Okay, daripada 1 kita bawa pergi titik lenyap 2 dan titik lenyap 1. Dan daripada 2 titik lenyap, sambung ke titik lenyap 1 dan 2. Okey, kita dah dapat satu bucu bagi objek. Okay, kemudian kita tandakan lebar bagi objek tersebut. Okay, daripada titik lenyap 3 kita bawa kepada ukuran lebar yang telah kita tentukan tadi. So,
Kita dah dapat dua permukaan bagi objek, permukaan 1, permukaan 2. Jadi persilangan pada garisan 1 di titik lenyap 1 kita bawa ke titik lenyap 2. Kita bawa juga ke titik lenyap 1. So kita dapat bentuk objek untuk tiga titik lenyap. 3 titik, perspektif 3 titik. Kita dapat 1, 2, 3, 4. Kita juga dapat 1, 4, 5, 6. Itu bahagian bucu bahagian belakang. Lepas tu kita boleh minta murid untuk legapkanlah bahagian tersebut. Okey, ini perspektif 3 titik. Okey, seterusnya lakaran bulatan, lengkung dan elips. Okey, yang ini saya combinekan untuk kalau kita lihat dalam buku teks dia buat satu-satu, tapi yang ini saya combinekan sekali lah ya. Ini saya hasilkan bentuk lengkung, ya, penggunaan bentuk bulatan, lengkung dan elips. Okay, ini memang agak ni sikit lah sebab kadang-kadang bila salah landing point dia tak dapat. So untuk dapatkan bentuk bulatan, kita gunakan 4 segi sama permukaan hadapan tu. Maaf ya, videonya saya terlupa nak rotatekan. Yang ni saya tengah hasilkan garisan untuk hasilkan bulatan. Jadi kotak mesti 4 segi sama. Kemudian kita bahagikan kepada 8 bahagian. Kita sekarang ni kita dapatkan jejari. Kalau macam bulatan jejari dia mesti sama, jadi kita agak-agak lah minta pelajar agak-agak dia punya jejari dia. Ini kita dapat bulatan ya. Okey, untuk dapat permukaan elips, kalau permukaan serong, automatik kita akan dapat elips.
Contohnya sirung pada permukaan atas dia ni, kedudukan dia sudutnya menyirung. So memang akan dapat, dia tak akan dapat bulatan, dia akan dapat elips. So, kaedah je sama, kita bahagikan kepada 8 bahagian. Kalau cikgu selesa untuk melabel, label lah supaya murid senang faham daripada mana ke mana garisan tu yang kita nak bawa. Sekarang kita sambungkan untuk dapatkan bentuk elips. Sebenarnya ada cara lain untuk dapat elips yang cantik, kita guna template berbentuk elips tu. Okey, ini sebenarnya saya tunjukkan kaedah tunjukkan bersama kaedah penggunaan objek asas juga ni. Sebenarnya saya nak buat mesin basuh. Tak tahulah jadi ke tidak. So dekat sini saya gunakan bentuk asas dia, bentuk ni kubus. Itu sebab saya minta cikgu biasakanlah kalau macam murid nak melakar tu, kita mulakan dengan bentuk asas. Kita tengok bentuk produk murid ni macam mana. Kalau dia banyak kepada kubat, minta dia buat bentuk kubat terlebih dahulu. Lepas tu barulah kita gayakan dia ikut idea yang dia nak lah. Satu lagi, pastikan pensel murid sentiasa tajam. Mizan, Ya, ada pertanyaan ya apa? di ruangan chat sini. Boleh guna pembaris melengkung ke untuk lakaran ni? Pembaris melengkung, okey sebenarnya kalau ikut lakaran tiada penggunaan pembaris. Tapi kalau untuk bantu murid, saya rasa tak jadi masalah pun. Boleh saja kita minta murid guna pembarisan melengkung tu supaya dapat lengkung yang cantik kan. Boleh saja, tak ada masalah pun. Okey. Okey. So tadi daripada bentuk asas kubus, saya dapat jadikan satu bentuk yang lain lah dengan penggunaan penghasilan bentuk bulatan dan elips. Jadi bulatan kita letak kat bahagian depan objek, ni konon-kononnya mesin basuh lah. Yang tak nampak sangat macam mesin basuh tapi tak kisahlah. Lepas tu bahagian atas tu saya nak dapatkan bentuk elips, so saya renderkan juga dalam tu saya termasuk juga bahagian merender, saya renderkan supaya nampak lebih melengkung. Okey, jadi untuk lakaran silinder dan kon, yang ini saya siap-siapkan dulu bentuk kubus.
Kaedah untuk dapatkan bentuk melengkung, memang kita akan guna bentuk asasnya daripada bentuk empat segi juga. Okey, yang ini sebenarnya saya lukiskan semula lakaran yang dalam muka surat 87, di mana dia cuba menghasilkan macam satu gabungan produk silinder dengan kon. So, kat sini ada dua bentuk empat segi yang di sini ni saiznya lebih besar daripada yang tengah saya buat ni lah di sini. Jadi saya akan dapat dua bentuk elips. Okay, sekarang ni saya nak buat bentuk silinder. Jadi kita panjangkan, kita panjangkan ke belakang mengikut sudut yang kita pilih ini. Kita pastikan bila kita tarik ke belakang, selari dengan sudut yang ini. Kalau tidak, dia akan sengit lah. Kalau kita tarik ke sana ke sengit, dia mesti selari. Sekarang kita tanda, kita nak mula kita punya box ni, empat segi ni daripada mana. Sekarang ni saya buat ni, untuk P, saya tarik di belakang. Belakang ke depan ni, depan lah. Tarik di depan. P. Dan saya tarik lagi. Sama juga ni, garisan ini yang baru saya buat ni selari dengan yang sini. G, kedudukan G adalah bersilang pada garisan yang ini. Sama juga H. Sorry. So saya akan dapat yang ukuran di belakang saya bawa pergi depan. Saya dapatkan bentuk persilangan bagi K. Jadi saya dapat bentuk empat segi yang kedua yang sama lebih kurang saiz yang di belakang sini. So saya ada tiga empat segi, 1, 2 dan 3. Sekarang ni saya nak bentukkan untuk bentuk silinder lah. Saya dapatkan jejari. Kita agak-agak jejari untuk kita buatkan bentuk elips pada hujung silinder. Sama juga kotak yang kedua di belakang. Kita tandakan jejari. Kemudian kita tarik pergi belakang. Jadi kita dapat satu bentuk silinder
Jadi yang untuk kotak yang pertama ni, sebenarnya kalau boleh juga kita gunakan, macam saya guna jari tadi lah. Saya agak-agak dengan menggunakan jari untuk dapatkan jejari bahagian hadapan pula. Okay. Setelah selesai, bolehlah minta murid untuk legapkan objek tersebut dengan menggunakan pensel HB. Daripada bentuk asas tadi tu, sekarang nampak dia seperti sebahagian daripada bentuk torchlight lah. So, saya tambah sikit bahagian konon-kononnya untuk on off lah, switch on off. Sebenarnya dia memang bermula daripada bentuk asas lah. Itu untuk lakaran silinder dan kon ya. Okey, sekarang ni saya akan tunjukkan gaya visual lakaran. Definisi untuk menampakkan lakaran objek lebih realistik dan menarik. Okey, part ni nampak lebih menarik lah sebab murid akan mewarna. Kita bagilah peluang murid untuk mewarna supaya lakaran dia nampak lebih cantik. Teknik yang digunakan adalah rendering dan juga kesan cahaya dan bayang. Okey, apakah rendering? Rendering adalah teknik yang digunakan untuk menghasilkan gaya visual lakaran objek agar lebih menarik dan realistik. Tujuan rendering adalah memaparkan permukaan rata supaya kelihatan lengkung atau membonjol itu keluar. Boleh menggunakan warna, tekstur, garisan dan bentuk. Okey, manakala kesan cahaya dan bayang ataupun orang sebut sebagai tone kan. Okey, kesan cahaya dan bayang digunakan untuk menjadikan lakaran lebih realistik. Dekat sini ada beberapa video saya tunjukkan. Ini laju sikit lah ya sebab saya menggunakan lakaran yang dah siap. So, saya tunjuk cara untuk render dan juga bagi kesan tone dan bayang. Mungkin tak secantik orang yang buat sketch kan, tapi sekurang-kurangnya kita dapat jugalah tunjuk dekat murid kita macam mana cara nak melakar, render, tone. Budak-budak ni dia akan rasa bangga kalau cikgu dia boleh buat. Jadi dia rasa bila cikgu dia boleh buat, kenapa dia tak boleh buat? So macam tadi mula-mula saya ada bagi tahu tentang penggunaan objek asas kan. So kalau murid tu tadi ada guna, so kita ada buat, so kita terus je lah minta murid tadi guna lakaran dia untuk dia belajar teknik teknik cahaya, bayang, render, dia boleh guna lakaran dia. Okey, untuk menampakkan kata bahagian-bahagian gelap tu, gunalah, mintalah murid guna warna-warna gelap ya. Satu lagi, kalau dia menggunakan kombinasi warna, pastikan dia guna warna yang cerah terlebih dahulu supaya mudah di-adjust. Jangan terus-terus dia pakai warna-warna gelap dulu. Nanti kalau dia dah salah, dia payah nak adjust. Sambil tu boleh saya tanya tak, boleh. Cikgu Mizani? Boleh bezakan tak rendering
dengan apa tadi tu? Tone, apa ni? Kesan cahaya. Kesan cahaya dan bayang. Okey, Sebab macam saya pun tak jelas sebenarnya render ni. Beza tu. Render ni dia menunjukkan permukaan objek tersebut. Contohnya lah macam ni ada cone kan. Kalau biasa kita warna macam biasa, tapi bila nak guna teknik rendering kita kena warna mengikut lengkung cone tu juga. Nanti Cikgu Khairul boleh tengok macam mana proses rendering untuk bahagian yang ada, contohnya ada bentuk lah, ada lengkung, ada beralun. Kita boleh tengok lah, nanti saya tunjukkan ya. Jadi maksudnya untuk kubus ni tidak ada rendering? Yang kubus ini lebih kepada tone, bayang dan warna. Sebab dia permukaan dia rata. Oh, maksudnya rendering ni khas untuk permukaan yang melengkung sahaja. Sebab kita nak nampak kadang-kadang macam bentuk-bentuk ni kita nak tunjulkan sebenarnya dia melengkung kan. Tapi bila warna tiba-tiba budak warna rata biasa je, jadi kita tak nampak dekat mana render dia. Okey, nanti masa untuk melengkung, contohnya cone nanti, boleh tak jelaskan? Contohnya sekarang ni, sekarang ni dia tengah buat untuk rendering. Sekarang ni dia tengah buat untuk tone. Okey. Tone dia tengok macam perubahan, contohnya macam terang gelap jugalah tone tu. Okey, ini satu untuk kubus. Okay, kedua ni saya rasa untuk bulatan, sfera. Okey, sfera kan, sfera kita nak macam bola. Kalau pelajar warna tu dia bulat, dia akan warna biasa je kan. Tapi untuk nampakkan dia tu berbentuk melengkung, kita boleh kita bulatkan. Sorry sebenarnya arah cahaya saya salah, nanti saya betulkan tu. Saya shot sendiri pula mewarna. Okey, untuk yang sfera ni, kita minta untuk dapatkan nampak, ni sekarang dia tengah merender. Sebab saya nak nampakkan sfera. Salah pula saya. Okey, dalam masa yang sama saya juga memberikan kesan tone dan bayang sebab saya menentukan kat mana arah cahaya. So, saya anggap arah cahaya saya kat depan sekarang ni. So bila yang kat depan tu tak adalah warna tu sangat kan, sebab dia ada kesan cahaya. Ini lepas tu saya gunakan warna-warna, biru tadi saya pakai 2 jenis tone warna untuk menampakkan ada tone warna bahagian yang gelap, bahagian terselubung daripada cahaya tu kita gunakan warna yang lebih gelap. Okay, satu lagi ni untuk cone. Okay, macam ni kan. Sekarang ni saya buat cone. So cone ni kalau dalam bentuk 3 dimensi dia memang akan nampak lah bentuk lengkung. Jadi bila kita nak buat render, kita ikut sama lengkung. So kita nampak 3 dimensi dia, kita nampak dia sebenarnya memang cone tu kita nak tunjukkan dia. Kalau kita mewarna rata je, so seolah-olah dia macam kita buat lakaran 2 dimensi sajalah. So kita ikut sajalah permukaannya untuk nampak dia melengkung. Lepas tu saya gunakan 2 warna. Biasanya kalau macam untuk nampak lebih cantik, kita combinekan lah beberapa warna dengan warna yang sama dengan tona yang berbeza.
Okay, gelapkan bahagian tu, bahagian yang terselindung dengan menggunakan menggunakan warna hitam. Okay, sebenarnya dia kalau ada sebenarnya banyak teknik untuk lakaran merender ni. Kita boleh guna garisan, kita boleh guna yang pakai jari tu. Tapi kalau cikgu PSV lebih terror lah, part-part macam ni lah. Okey, seeloknya pada bahagian ini pun kita gelapkan dengan melengkung juga. Sebab kadang-kadang murid ni suka kalau bentuk dia 4 segi, tiba-tiba dia render pun ada bentuk 4 segi kat sini. Tak semestinya, jangan ajar dia macam tu. Biar seolah-olah kalau bayang ni kan merata kan. Biar dia nampak merata lah, lagi lebih cantik daripada tiba-tiba ada bentuk kun kat sini juga. Jadi macam tak ada berapa cantik lah lakaran pelajar tu. Ini yang terakhir, lakaran yang saya buat tadi tu, saya renderkan. Okay, seeloknya macam saya kata tadi tu, kalau ada jenis-jenis lakaran yang dia menggunakan outline saja, tak kisah, boleh je pakai outline. Maksudnya kita linekan saja, lepas tu kita buatkan garisan untuk dapatkan render. Tapi kalau nak warna semua, kita mulakan dengan warna yang paling light sekali lah, supaya kalau berlakunya kesilapan, mudah untuk di-adjust. Ini garisan. Macam tu kan bulatan, so saya bulatkanlah, kita renderkan ikut bulatan dia. Untuk nampakkan bahagian tu melengkung lah. Sebab kalau masa terkena cahaya matahari pun kadang-kadang dia akan mengikutlah bahagian tepi produk tersebut. Macam ni kan, saya lengkungkan tu supaya nampak dia ada ada bentuk lengkung tu nampak. Okay, sekarang saya saya tengah buat lengkung di tepi tu supaya nampak permukaan tu sebenarnya melengkung. Itu adalah render.
Sekarang ni saya bagi dia bayang-bayang. Saya mulakan dengan warna yang lembut dulu, lepas tu saya tambah dengan yang gelap sedikit dan akhirnya gelap lah. Satu lagi, kalau macam pelajar ni kan, ni terbalik ni saya, sepatutnya daripada dalam keluar. Kalau pelajar ni, dia boleh guna mini love. Ini untuk label ini, ajarlah murid guna yang, maksudnya jangan terlampau strict sangat untuk straight sangat macam tu. Buatlah bentuk-bentuk begini sebab lakaran, jadi dia bebas untuk menggayakan apa saja yang dia suka. Habis pasal lakaran tu tadi. Jadi seterusnya adalah 4.1.3, menghasilkan lakaran asas produk dalam bentuk 3D berdasarkan 2 dimensi. So, kriteria kejayaan menerangkan lakaran 3D dan 2D dan 3D. Kedua, membina 2 contoh lakaran 2D dan 3D. Ini adalah TP3 lah. So, pada subtopik ini, cikgu kena terangkanlah menerangkan lakaran 2D dan 3D. Kalau 2D ni memang dia nampak macam ni lah, 2D. Dia akan nampak satu bahagian permukaan saja. Tapi kalau 3D, dia akan nampak ni. Memang dia akan nampak beberapa bahagian yang lebih menarik lah. 4.1.4, memilih lakaran produk terbaik berdasarkan elemen reka bentuk. So, kriteria kejayaan, iaitu apa yang kita perlu buat untuk capai objektif adalah menyatakan tujuan pemilihan lakaran. Kedua, menganalisis 3 reka bentuk produk yang dipilih berdasarkan 6 elemen. Ini adalah TP4, tahap penguasaan 4. Yang ketiga, menyenaraikan 5 kriteria pemilihan lakaran. Yang keempat, memilih lakaran terbaik berdasarkan borang penilaian pelanggan. Jadi pada bahagian ini, mintalah murid untuk lakarkan 3 reka bentuk produk yang dipilih. Dan pastikan dia menggunakan berdasarkan 6 elemen. Sebenarnya ke-6 elemen ini tidak semestinya semua ada. Tetapi lebih baik kalau ada. Jadi ini, kemudian kriteria dia, ini kriteria, menarik perhatian pelanggan, warna seimbang dan sesuai, bentuk mudah dihasilkan, mempunyai nilai estetika dan maklumat lakaran lengkap. Selepas tu, menilai 4.1.5, menilai maklumat yang ada pada lakaran yang dipilih. So, menerangkan tujuan penilaian maklumat pada lakaran yang dipilih. Kenapa? Maksudnya kita minta pelajar untuk menerangkanlah, menyatakan 5 maklumat yang perlu pada lakaran produk yang dipilih. Kemudian yang ketiga, menilai maklumat pada lakaran yang dipilih. Itu adalah TP yang kelima, TP 5 lah dalam penguasaan. So, kemudian 4.1.6, mencadangkan penambahbaikan ke atas lakaran yang dipilih. So, kriteria kejayaan dia adalah menerangkan tujuan penambahbaikan pada lakaran yang dipilih, menerangkan 4 tujuan penambahbaikan dan menghasilkan lakaran baru. Dan kalau pelajar dapat lakaran baru, so dia berada di TP 6. Sangat baguslah. Jadi nampaknya setakat itu saya punya penerangan. Jadi apa-apa pun saya harap apa yang saya terangkan itu membantu guru-guru untuk maksudnya adalah idea untuk mengajar macam mana nak mengajar lakaran ni. Mungkin agak sukar bagi yang tak ada pengalaman, tetapi rasanya kalau benda itu praktis selalu, so dia akan jadi terbiasalah juga. Jadi saya minta maaf jika ada kekurangan, maklumlah saya pun masih lagi dalam proses belajar. Jadi setakat itu, terima kasih. Saya serahkan pada Cikgu Feli. Okey, terima